Assalamualaikum. Okey, hari ni kita masih di topik yang sama, bab 7, kerja tenaga dan kuasa. Okey, cuma hari ni kita akan tengok satu topik yang baru, tenaga kinetik, tenaga keupayaan kenyal dan prinsip keabadian tenaga. Okey, jom kita tengok satu topik yang baru. Yang pertama ialah tenaga keupayaan kenyal. Okey. Apa dia tenaga keupayaan kenyal ni? Okey, kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Okey, apabila kita lakukan kerja untuk memampat atau meregang satu objek, okey, objek tu dia akan mempunyai tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam dia. Paling mudah kita tengok contoh spring. Okey, spring kita boleh regang, kita boleh mampatkan. Maksudnya spring ni dia mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Contoh lain juga kita boleh tengok adalah getah. Getah juga mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey, formula tenaga keupayaan kenyal ialah 1/2 darab Fx. Okey, di mana F ni ialah daya mampatan ataupun regangan. Unit dia macam kita tahulah, daya mesti unit dia Newton, simbol dia N besar. Dan X ni adalah sesaran dari kedudukan keseimbangan yang kita ukur dalam unit meter iaitu M. Ataupun X ni kita kata jarak mampatan ataupun regangan yang berlaku. Okey, untuk lebih faham kita akan tengok contoh. Okey, kita tengok pula hubungan antara tenaga keupayaan kenyal dan kerja. Okey, hubungan dia kata apabila daya bertindak ke atas spring, maka kerja dilakukan. Kerja yang dilakukan disimpan sebagai tenaga keupayaan kenyal. Okey, spring yang diregang atau dimampatkan menyimpan tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi bila kita mampatkan spring tu ataupun kita regangkan spring tu, maksudnya kita buat kerja. Okey, jadi spring tu dia akan simpan tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi kat sini kita kata tenaga keupayaan kenyal sama dengan kerja yang dilakukan. Kan cikgu dah explain hal itu kan. Kerja adalah tenaga, tenaga adalah kerja. Jadi unit mereka pun sama, iaitu unit mereka joule. Okey, untuk contoh ni kita tengok. Okey, kalau kita tengok dia kata kerja yang dilakukan bersamaan dengan luas di bawah graf. Okey, apa maksud luas di bawah graf ni? Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, dekat graf kita ni. Graf ni kita tunjuk, graf adalah graf daya iaitu F melawan dengan regangan atau mampatan iaitu X. Okey. F melawan X. Okey. Luas di bawah graf, kita tengok di bawah graf kita ni, ini bentuk dia adalah segitiga. Jadi luas segitiga. Itu maksud luas di bawah graf. Luas segitiga, formula dia 1/2 darab tinggi darab dengan tapak. Betul tak? Okey, 1/2 tinggi kita, okey, ini tinggi kita adalah F. Okey, darab F. Darab dengan tapak kita adalah X. Okey. So kita dapat 1/2 Fx. Itu yang macam mana mainnya formula ni. 1/2 Fx. Okey. Daripada luas di bawah graf kita ni. Okey, sebab kita tengok luas di bawah graf bentuk segitiga, sebab tu kita guna formula segitiga. Kita tengok contoh pengiraan tenaga keupayaan kenyal. Okey, kat sini dia dah bagi panjang asal spring S ialah 20 cm. Okey, ni panjang asal dia 20 cm. Maksudnya sebelum kita kenakan mampatan ataupun regangan lah. Apabila daya yang terakhir dikenakan ke atas spring ialah 20 Newton. Okey, kita kenakan daya 20 Newton kepada spring. Panjang baharunya menjadi 12 cm. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S yang termampat itu. Kita kenakan daya spring jadi 12 cm. Okey, dia nak kita hitung tenaga keupayaan kenyal. Tengok dalam maklumat ni dia dah bagi panjang asal 20 cm, daya 20 Newton, panjang baharu dia 12 cm.
Okey, first sekali bila dapat soalan kita nak apa? Tenaga keupayaan kenyal, tulis dulu formula tenaga keupayaan kenyal. Apa formula dia? Kita kena ingat 1/2 Fx. Okey. So kita dah ada F kita 20 Newton. Okey, law ni kita nak X kita. X ni dia kata jarak empatan ataupun regangan. Maksud dia senang kira beza panjang asal dengan panjang baharu dia. Kita tolak 20 tolak 12. Beza antara panjang asal dengan panjang baharu tu 20 tolak 12 8 cm. 8 cm ni adalah X. Okey, jadi X kita dalam unit sentimeter. Kita kena tukar kepada unit meter. Sentimeter nak tukar kepada meter, kita kena bahagi dengan 100. 8 bahagi 100, kita dapat 0.08 meter. Okey, bila dah dapat 0.08 meter, kita bolehlah ganti dalam formula kita. 1/2 darab Fx, 1/2 darab F kita 20, X kita 0.08 meter. So, kita akan tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator, kita dapat 0.8 Joule. Okey, boleh faham untuk contoh ni ya. Seterusnya kita tengok pula tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ni maksud dia tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Okey, maksudnya bila objek tu bergerak, dia adalah tenaga kinetik. Kita berjalan, kita ada tenaga kinetik. Kita berlari, kita ada tenaga kinetik. Okey. Arnab melompat pun dia ada tenaga kinetik. Okey, formula tenaga kinetik yang kita kena tahu ialah 1/2 mv kuasa 2. M tu apa? M tu mass ataupun jisim. Unit dia kilogram, kg yang kita akan guna. Dan V tu adalah velocity dalam bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu laju. Unit untuk laju adalah meter per saat. Okey, ms kuasa negatif 1. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak mengira tenaga kinetik. Okey, tengok contoh ni dia bagi. Apabila sebuah kereta api berjisim 500 kg bergerak dengan laju 360 km per jam, berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api ini? Okey, so bila kita dapat soalan macam ni, macam biasalah, pertama sekali kita kena tulis formula dulu. Formula apa? Tenaga kinetik. Okey, formula tenaga kinetik lah. Pasal apa formula tenaga kinetik? Sebab soalan pun cakap berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api. Okey, so formula dia 1/2 mv kuasa 2. Okey, soalan dah bagi jisim 500 kg, laju 360 km per jam. Okey, jadi kita punya jisim kita M 500,000 kg. Okey, dan V 360 km per jam. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita punya V ni unit dia kilometer per jam. Okey, untuk kira tenaga kinetik, unit mesti guna meter per saat. Okey, so kita tulis dulu macam ni. Okey, 360 km per jam bermaksud 360 km per dengan 1 jam. Okey, sekarang ni kilometer kena tukar kepada meter, jam kena tukar kepada saat. Okey, meter nak tukar kepada kilometer, nak tukar kepada meter, kita kena darab dengan 1000. Okey. Okey, jadi kita akan buat macam mana? 360 km darab dengan 1000 perkan dengan okey, jam nak tukar kepada saat. Okey, 1 jam ada berapa minit? Okey, 1 jam ada 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey,
Okey, kalau dalam minit pula, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi kalau 1 jam, maksud kita kalau kita nak tukar pergi saat, kita kena 60 minit ni darab dengan 60 saat. 60 darab 60. Okey, 60 darab 60. Jam, 1 jam nak tukar kepada saat, 60 darab 60. Okey, so 360 darab 1000 kita dapat 360 ribu. Okey, 60 darab 60 kita dapat 3600. Okey, ni dalam unit meter, dalam unit saat. Okey, so kita kira kita punya hal laju akan dapat 100 meter per saat. Okey, dah dapat dah V kita. Baru kita boleh kira kita punya tenaga kinetik. Tenaga kinetik sama dengan 1/2 MV kuasa 2. Okey, 1/2 M kita tadi 500,000. V kita dapat 100 meter per saat. Okey, so tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia ni sangat banyak ni. Okey, akan dapat jawapan ni juta-juta punya. Okey, unit dia mesti unit joule sebab tenaga kerja mesti dalam unit joule. Okey, so ini salah satu cara untuk mengira tenaga kinetik lah. Daripada formula, kita guna formula, kita kira dia. Contoh yang kedua, sebiji bola berjisim 0.2 kg mempunyai tenaga kinetik 3.6 joule. Berapakah laju bola tersebut? Okey, dekat soalan ni, dia dah bagi jisim 0.2 kg. Dia dah bagi tenaga kinetik 3.6 joule. Dia nak cari hal laju. Okey, so kita tulis dulu formula tenaga kinetik. Satu per 2 MV kuasa 2. Okay, dekat soalan dia dah bagi tenaga kinetik. Tenaga kinetik kita 3.6 joule. 1/2 jisim dia dah bagi, M ni jisim 0.2. V yang dia suruh kita cari, V kuasa 2. Okey, jadi selesaikan dulu. 3.6 sama dengan 1/2 darab 0.2. 1/2 darab 0.2 kita akan dapat 0.1. 0.1 V kuasa 2. Okey, so bila kita nak V, kita akan pindahkan 0.1 mai sebelah sini. Betul tak? Okey, bila kita pindahkan, dia akan jadi 3.6 per 0.1. Darab bila pindah akan jadi bahagi. Okey, sorry. Okey, so 3.6 bahagi 0.1, kita dapat V kuasa 2 sama dengan 36. Sekarang ni kita nak V, bukan V kuasa 2. V sama dengan kuasa 2 kalau bawa ke sini. Okey, bawa ke sebelah sini kuasa 2. Dia akan jadi punca kuasa 2 36. Punca kuasa 2 36 bermaksud 6 unit meter per saat. So V kita 6 meter per saat. Untuk soalan yang macam ni, mula-mula kita kena tulis juga dulu formula kita. Okey, tulis formula ni. Bila tulis formula, kita gantikan maklumat yang dia bagi tu. Dia bagi tenaga kinetik, kita ganti sama dengan kita tenaga kinetik berapa, jisim berapa. Lepas tu kita pindahkan untuk dapatkan nilai V, iaitu hal laju kita. Okey ya, boleh ha? Harap kamu boleh faham setakat ni. Okey, macam mana nak mengira kerja tenaga kinetik dan macam mana nak mengira tenaga keupayaan kenyal. Okey, mesti pandai menggunakan formula. Mesti boleh menggunakan formula bila kita buat lebih banyak latihan. Kita keabadian tenaga. Okey, apa yang bersifat keabadian tenaga kata ni? Okey, dia kata tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah, tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuk. Okey, maksudnya tenaga ni dia tak akan dimusnahkan. Dia akan berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, contohnya kereta bergerak menaiki bukit.
Okey, kereta bergerak menaiki bukit. Kita tengok. Okey, kereta ni dia bergerak naik bukit, betul tak? Okey, so masa dia bergerak ni, dia mempunyai tenaga kinetik. Okey, bila berada di atas bukit, tenaga kereta ni mempunyai tenaga keupayaan graviti. So perubahan tenaga yang terlibat adalah daripada tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan graviti. Okey. Okey, tenaga sebelum dan selepas ni, jumlah tenaga sebelum dan selepas ni adalah sama. Okey, adalah sama. Kata tenaga kinetik kita 1000, tenaga keupayaan graviti kita pun 1000. Contohlah kata 1000 joule tenaga 100 joule tenaga kinetik, tenaga keupayaan graviti pun adalah 100 joule. Jumlah tenaga sebelum dan selepas perubahan adalah sama. Okey, sekarang kita tengok pula sistem ayunan. Sistem ayunan mengikut prinsip tenaga ni, ini adalah ladung. Okey, ladung ni dia akan bergerak daripada A ke B. Okey, semasa ladung berada pada A, okey, tenaga keupayaan graviti adalah maksimum dan tenaga kinetik adalah sifar. Okey, lepas tu dia bergerak daripada A bergerak ke B. Okey, daripada A ke B, apa yang berlaku? Tenaga keupayaan graviti akan berkurang dan tenaga kinetik akan bertambah sebab bila dia bergerak, okey, dia nak semakin laju, so tenaga kinetik akan bertambahlah. Okey, semasa berada pada B, apa yang berlaku? Tenaga keupayaan graviti kita adalah minimum. Sebab dia dah turun ke bawah, betul tak? Dan tenaga kinetik adalah maksimum. Okay, then dia akan bergerak pula daripada B ke C. Bila bergerak daripada B ke C, tenaga graviti akan bertambah sebab dia nak naik ke tempat yang tinggi. Tenaga keupayaan graviti kita akan bertambah dan tenaga kinetik akan berkurang. Dan apabila berada pada C, tenaga keupayaan graviti adalah maksimum sebab dia dah naik ke atas ke tempat yang tinggi, dan tenaga kinetik adalah sifar, tak ada pergerakan pada C. Okey, lepas tu sama juga bila dia patah balik daripada C ke B, okey, dan B ke A, konsep dia adalah sama. Okey, apabila berada pada A dan C, tenaga keupayaan graviti maksimum, tenaga kinetik sifar, dan pada B, tenaga kinetik adalah maksimum. Okey, patah balik pun macam tu juga. Okey, seterusnya kita tengok pula sistem ayunan untuk spring. Okey, ini spring. Okey. Okey, spring ni dia letak dia punya beban. Okey, bila kita regangkan dia pada X. Okey, ni pada X. Okey, pada X bila kita regangkan, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum. Dan tenaga kinetik adalah sifar. Dia belum bergerak kan? Pada X tu kita tarik, dia tak gerak lagi. Okey, bila kita lepaskan dia daripada X ke Y, daripada X ke Y, tenaga keupayaan kenyal semakin berkurang dan tenaga kinetik pun bertambah. Okey, bila berada saja pada Y ni, tenaga keupayaan kenyal adalah minimum dan tenaga kinetik adalah maksimum. Okey, daripada Y dia bergerak pula ke Z, YPZ. Okey, YPZ, tenaga kenyal semakin bertambah, tenaga kinetik akan berkurang. Dan apabila berada di Z, okey, spring dia termampat. Bila dekat Z dia termampat, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum dan tenaga kinetik adalah sifar. Okey, sama juga bila dia patah balik daripada Z ke Y, Y ke X, akan berlaku macam itulah. Dekat Z dengan X, tenaga keupayaan kenyal maksimum, tenaga kinetik sifar. Dekat Y, tenaga kinetik adalah maksimum dan tenaga keupayaan kenyal adalah minimum. Okey, so itu sahaja prinsip keabadian tenaga. Dia menunjukkan tenaga berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, untuk yang spring ni dia berubah dari tenaga keupayaan kenyal kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik kembali kepada tenaga keupayaan kenyal. Okey, itu sahaja yang kita pelajari pada hari ini. Setakat ni sahaja untuk topik kita, tenaga kenyal, tenaga kinetik. Okey. Okey, so habis dah kelas kita untuk hari ni. Okey, thank you. Jangan lupa subscribe and like channel Cikgu.
Okay, bye.